Alright. Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Apa semua? Okay, untuk sharing pada pagi ini ialah lebih kepada refresher course ataupun kita nak ingat balik apa yang kita dah brief, kita dah discuss masa di MFI dulu, iaitu semasa kita buat dia testing dan juga kiranya Start berapa? 10.30 dia? Okay. dengar suara saya tak? Boleh. Okay. Tadi ada problem dengan saya punya mic ni. Sorry. Oh, okay. Okay. No problem. Alright. So basically hari ni kita nak ulang kaji semula, dan seperti yang kita tahu, SharePoint ni kita gunakan untuk kita key in data yang berkaitan dengan kita punya KPI lah. So basically dia akan ada a few phase sebenarnya. Okay, phase yang pertama ialah saya boleh katakan phase yang pertama ialah marketing. So marketing ni ialah kita nak promote, kita buat briefing dan sebagainya. Yang kedua ialah capture. Capture ni adalah fasa yang di mana kita gunakan SharePoint. So pertama adalah marketing, sorry tulisan tak apa nak cantik. Yang kedua capture. Capture di sini adalah peranan SharePoint. Dan yang ketiga adalah engage. Ini adalah tiga fasa yang yang saya rasa kita selalu buat, kita hari-hari buat di Teknoputra. Ini adalah dia punya summary of activity lah, apa yang kita biasa buat di Teknoputra. So untuk hari ini kita akan fokus kepada SharePoint sahaja, iaitu di fasa capture. Macam mana kita nak capture, macam mana kita nak uruskan data yang ada. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya rasa elok kalau saya mulakan dengan kita recap balik kita punya KPI, sebab SharePoint adalah untuk kita key in database yang akan menjadi reporting to our KPI. So dalam slide KPI, ini adalah slide yang saya dah sediakan untuk kita semua sepanjang tahun 2021, dan yang bestnya tahun ni saya nampak masih lagi tidak ada official KPI announcement daripada UniKL, dan saya juga menjangkakan hujung tahun nanti confirm dia akan jadi macam tahun lepas, tiba-tiba akan minta dia akan minta achievement ataupun performance of KPI yang tak pernah announce tu. So tahun lepas saya nampak yang paling relax adalah sektor triple IP, which is memang tak ada kalut apa-apa sebab kita memang ada KPI, kita boleh jawab apa semua. So tahun ni kita akan sambung gunakan approach yang sama. So di bahagian belakang ni, di bahagian kriteria ni saya ada letakkan a few requirement dan juga link untuk kita submit kita punya data. So yang pertama adalah alumnipreneur. So di bahagian so di bahagian sini adalah link dan juga QR code yang boleh di-share kepada alumni kita. Dan saya nak remind sekali lagi lah,
link yang saya sediakan ni adalah link untuk KPI reporting. Bukan untuk database alumni tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf sebab ada a few yang kampus yang hubungi saya, kontak saya, bagi tahu bahawa dia punya alumni ada more than one business. So nanti saya akan ceritakan apakah kekurangan SharePoint ni. So SharePoint ni dia sama macam Google Form, dia semua dia ada a few perbezaan yang sedikit lah, kelebihan dia yang sedikit, lebih sikit lah. Kemudian kenapa saya katakan ini hanya untuk KPI reporting? KPI reporting kita tidak count on company, but kita UniKL dia count on person, on that person. Kalau alumni tersebut mempunyai 2 ataupun 3 company, UniKL tak kira. UniKL hanya kira seorang sebab dia nak kira sebagai alumnipreneur, bukannya number of company created. Ataupun sebelum ni nama kita entrepreneur created, so dia nak entrepreneur sahaja, dia tak fokus kepada numbers of company. So eventually last year ataupun last 2 years saya ada encounter dengan a few name of alumni yang isi 2-3 kali. Saya ingatkan dia terisi 2-3 kali, so saya pun delete. Tapi and then ada a few sahabat kita yang komen, yang PM saya, dia kata oh sebenarnya itu sebab alumni tersebut ada lebih daripada satu company. So minta maaf untuk ini, kita hanya fokus kepada alumnipreneur, orang sahaja. Dan saya sangat galakkan sebenarnya, walaupun Haji Nasir dia berpegang bahawa link ini diisi oleh alumni ataupun student, tetapi sebenarnya saya sangat menggalakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada another form sebelum masuk ke sini, sebab terus terang saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan perlu filter that data dulu supaya tak nak ada data yang mungkin tak berapa nak sesuai ataupun masuk nanti. Kalau boleh data yang masuk di Alumnipreneur UniKL ni adalah data yang fresh, data yang kita boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan dah filter dulu. Sebab nanti kalau apa-apa kita di peringkat management bertanya tentang data tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh nak suruh alumni dan juga student isi terus, tak ada masalah. Cumanya cumanya bagi saya elok data tu ditapis dahulu. Okey, baik. Seterusnya adalah link untuk Genesis Community dan juga Genesis Startup yang berada di dua ni. So whatever data yang kita nak masukkan, kita nak key in, gunakan link yang saya dah sediakan ini, link yang saya dah shortenkan ni. So this is kita panggil dalam data entry, data management, dia adalah fasa entry. So data tu masuk dulu. Dah masuk, nanti barulah kita proses. Nanti barulah ada yang perkara-perkara yang lain. Slide kecil Ros. Sekejap kecil. Cuba adjust screen tu jadi fit to screen ataupun sebagainya. Okey, seterusnya saya nak masuk kepada kita punya tutorial, kepada kita punya topik, iaitu SharePoint. Baik, dekat mana kita nak access SharePoint? Kalau kita lihat dalam slide ni, saya ada letakkan di kawasan ini. Okey, di kawasan ni adalah link
untuk kita masukkan ataupun untuk kita tengok. Tadi data yang kita tadi link yang saya tunjukkan tadi tu adalah link untuk masukkan data. Sekarang ni kat mana kita nak tengok data? So nak tengok data adalah dekat link ini, unikl365.sharepoint.com/sites/teknoputra. Okay, so itu adalah linknya. Okay, ataupun ini adalah cara kedua yang biasa saya gunakan. Kita login to kita punya Microsoft ataupun UniKL punya portal ni, 365 portal. Sekejap ya, saya buang yang lain-lain dulu. Baik. Okay, baik. Alright. So dekat sini adalah kita punya interface Office 365. Kita boleh pilih kepada SharePoint. Okay, dan kita boleh pilih kepada Teknoputra. So ini adalah kita punya dashboard lah. Okay, so dashboard yang ada semua benda. Satu lagi saya nak beritahu yang link yang saya dah pendekkan tu sebenarnya ada di sebelah kanan bawah kita punya dashboard ni. Dan saya sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan sila bookmark kita punya dashboard ni. Tekan Ctrl D kalau gunakan Google Chrome, dan saya sangat galakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan buka laptop sekarang dan boleh buka sama-sama dengan saya SharePoint ni. Okay. So ada yang buka juga ke? Okay. Sebelum saya nak masuk ke dalam SharePoint ni, saya nak cerita dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah yang berlaku di sebalik, apakah yang terlibat dalam proses SharePoint ni. Okay. Dalam SharePoint kita ni, dia dalam kita punya saya boleh katakan reporting system kita ni, okay, reporting system kita, dia ada tiga platform dalam Microsoft tu. Kenapa saya ceritakan? Sebab saya nak bagi tahu yang apakah yang sebenarnya berlaku lah, supaya nanti kalau ada apa-apa ke tuan-tuan dan puan-puan faham apakah yang berlaku di sebalik ni. Baik. Yang pertama adalah Microsoft Form. Okay, kita menggunakan sepenuhnya Microsoft product. Yang pertama adalah Forms. Forms ni adalah platform yang kita gunakan untuk key in data yang tadi tu, online form. Dan sekejap. Alright, sorry. Okay. Yang forms adalah untuk kita key in kita punya data, sama macam Google Forms. Dan di sebalik forms ni, okay, dia ada flow, auto ataupun bukan auto, dia panggil sekejap. Okay, panggil power flow. Okay, dan last kali barulah SharePoint. Dia sebenarnya Forms dengan SharePoint adalah dua benda yang berbeza, tetapi yang connectkan dia adalah power flow ni. So power flow ni dia adalah satu sistem, satu kod yang kita arahkan whatever yang masuk dekat forms ni, segala data yang masuk dekat forms ni dia akan pump masuk dekat SharePoint. Dia panggil SharePoint list. So data yang kita masukkan tu, engine dekat tengah ni yang dia akan pump masuk dalam SharePoint yang kita boleh tengok dekat list tu. Itu adalah kerja power flow. So yang baru ni minggu lepas ada problem, iaitu problem power flow. Ada dua
sistem yang error, form yang error, iaitu form alumnipreneur dan juga form form Genesis Community kalau tak silap saya. Yes, Genesis Community. Ya. Saya dah report, saya tak check lagi pagi ni dah okey ke belum. Weekend hari tu saya bertungkus lumus menyettlekan tu sebab saya takut ada yang kampus yang dah key in data tapi dia tak keluar. So far hari tu MSI saya dah dapat trace balik data dia. So hanya 2 tu sahaja yang tengah down lagi sekarang ni. InsyaAllah saya rasa minggu ni akan settle lah. Tapi jangan risau, once dah key in, data tetap ada dalam form sini. Data tetap ada dalam ni. Cuma dia tak keluar kat sini. Itu sahaja. Tak keluar dekat SharePoint. Nanti saya akan pump balik. So far yang mana tak keluar hari tu, saya dah pump balik masuk manually ke dalam SharePoint. So tak ada masalah dah. Cuma kalau ada yang tertinggal, bagi tahu saya. Nanti saya akan checkkan. Okay, baik. So ini adalah kita punya dashboard. So paling penting adalah kita lihat di 3 KPI utama kita ni. Iaitu ada 2 KPI utama, alumnipreneur, Genesis Community dan juga Genesis Startup. Untuk Genesis, untuk semua menu ni yang kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di kawasan tepi tu, dia ada anak panah kecil. Okay. Kalau kita nak lihat berapakah achievement dekat semua kita punya KPI ni, kita tak boleh tekan dekat nama dia. Tak boleh. Kalau tekan dekat nama, dia tak keluar apa-apa. Dia akan keluar yang utama ni juga. So, kenapa? Sebab ini yang memang dah ICTD buatkan untuk kita. So, dia kena tekan anak panah tepi tu. Dia ada anak panah tepi tu, kita tekan yang kecil tu. Selagi tak tekan anak panah kecil tu, kita tak boleh tengok dekat subtopik dia ni. Okay. So dekat sini kita boleh lihat dekat alumnipreneur dulu. Okay, alumnipreneur participant. So far to date kita ada 76 data yang ada dekat sini. So sebenarnya data yang key in lebih banyak sebenarnya. Okay, saya tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Data yang key in sebenarnya lebih banyak. Data yang key in kalau ikutkan dekat sini ada 137 data. Ke mana hilangnya data itu? Baik, mulai tahun ini data yang keluar dekat depan ni, dekat dalam SharePoint ni hanyalah data yang sudah mendaftarkan perniagaan mereka sahaja. Itu sahaja data yang akan keluar. Kalau sebelum ni data dia tak kira dah daftar bisnes ke, belum daftar bisnes ke, dia akan keluar juga. So untuk tahun ini, untuk kali ini kita tak buat macam tu dah. Kita fokus sebab KPI makin lama makin mencabar, ada improvement, ada makin tinggi requirementnya. So sama juga dengan yang ni, kita memang perlukan kita nak 100% yang daftar dalam alumnipreneur ni adalah data yang dah berniaga. So kalau ikutkan dekat sini, kalau tengok semua dia bahagian company name dengan registration name, registration number ni semua ada data. So this is the real data yang kita nak. Baik. Bagaimana untuk kita capai KPI ni? Simple sahaja. Di sebelah kiri kita ada database archive. Di sebelah kiri, di bahagian bawah tu dia ada database archive. Kita boleh tekan sahaja kat situ. Dan saya dah masukkan setiap tahun punya data yang ada dekat sini. 2020, 2019 sampai 2016 ni. Okay, untuk tahun ini kita boleh gunakan data yang sama tahun lepas. Tetapi ada tambahan requirement of data yang kita nak daripada mereka ini. Ini yang telah dipersetujui dalam U3IC, iaitu kita mahukan data pertama their latest sales, their latest turnover. Yang kedua, berapakah bilangan staff yang mereka ada. Itu adalah
antara data tambahan yang kita nak. Kalau kita tengok kat tepi ni ada number of staff dan juga estimated turnover per annum. Dua tu yang kita nak sebab itu adalah requirement dalam ini. Okay. Kita nak yang kalau ikutkan dekat sini, setiap kampus dia ada dua additional KPI target, iaitu turnover lebih 36K dan juga job creation. Job creation ni maksudnya berapa orang staff yang company tu ada. Kita nak tahu. Sebab kita selalu cakap sebenarnya, saya perasan kita selalu war-warkan yang kita nak mereka ini jadi job creator, bukannya job seeker. So daripada itu kita nak mereka ini betul-betul buka peluang pekerjaan kepada orang lain. So dekat situ kita nak capture lah berapa ramai staff yang dia ada. Dan sebenarnya bagi saya target ni dah capai dah pun. Even ada yang staff sampai 100 dan sebagainya. Kalau ikutkan group target dah capai lah 50 ni. 60 staff, 50 company. Saya rasa 50 company tu pun dah banyak yang dah capai dah pun. Cuma ini adalah satu sebagai additional info lah untuk kita dan juga Mara sebenarnya. Mara pun nak tahu berapa ramai staff yang ada, yang kita punya alumni-preneur ada staff mereka ni. Dan untuk tahun ini ditetapkan another extra target, iaitu 5% daripada target kampus tuan-tuan dan puan-puan mempunyai turnover lebih 36,000. So kalau ikutkan dekat sini, turnover yang 36K ni kita nak daripada contohnya UBIS, daripada 84 orang, 4 orang yang capai turnover 36K. Kalau tahun sebelum ini untuk dapatkan R5, saya nak beritahu satu benda lah. This is the game of KPI. Saya kena terus terang, sebelum ni ada dah saya beritahu, ada mungkin just one by one. Tapi ni saya beritahu terus the secret of achieving 5 star punya KPI. Pertama adalah kita kena tahu R3, R4, R5 dalam kita punya mark ni. Okay. Untuk tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, kita hanya ada number of final year or graduates punya number saja, entrepreneur created sebelum ni. Kita ada 500 dan untuk dapatkan R3, untuk dapatkan R4, markah 4 ni, kita kena dapatkan 110% daripada 500 ini. Okay, 110% bermaksud 500 kali dengan 1.1. Okay, dia akan jadi 550. Ini yang sebelum ni. R4 sebelum ni 550. R5 dia akan jadi 600 sebelum ini. Tetapi ini tahun 2020 dan sebelumnya. Untuk tahun 2021, kita berikan kelainan, iaitu kita remain. Kalau tuan-tuan dan perempuan capai lebih daripada numbers yang ada dekat sini, tidak akan memberi apa-apa kesan terhadap markah KPI tuan-tuan dan perempuan. Kerana untuk tahun ini kita untuk dapatkan R4 dan R5, kita tak lihat kepada numbers of achievement ataupun berapakah number alumni-preneur tersebut, tetapi kita lihat kepada ini additional requirement dekat job creation dan juga turnover. So kalau dekat sini, semua yang ada dekat dalam table ni, ini adalah target, ini adalah R3 baru sebenarnya. So berapa nak dapatkan untuk R5? Okay, nak dapatkan R5 senang sahaja, 120% daripada R3. So kalau contoh
MIIT 5 orang target untuk job creation, 5 company dengan 5 staff. Sekarang ni staff semua sama, 5 staff, tetapi number of company, maksudnya ada 5 alumnipreneur yang ada gabungan 5 company tersebut, ada 5 staff. Bukannya satu company 5 staff. Bukannya 5 company yang mempunyai total 5 staff sahaja. Maksudnya seorang satu, ibaratnya macam seorang satu staff lah, satu company satu staff, satu alumnipreneur satu staff. Dan macam saya cakap tadi, ini data yang dah bagi saya dah mostly dah achieve sebenarnya. So berapa nak dapat R5 adalah 1.2 kali dengan 5. So adalah 6. Lagi seorang dapat capai ada staff terus dapat 120% dan capailah 5 markah. Sama juga dengan yang ini, turnover 36k, 3 company. So macam mana nak dapat R5? Sama juga 1.2 kali dengan 3 sama dengan 3.6. Kita rapatkan 4, kita bundarkan jadi 4. So 4 seorang lagi terus dapat R5. Itu sahaja. Number ni still remain, 50 ni still remain. Okay, so ini adalah trik dia untuk capai 5 markah. Dan saya bagi tahu awal-awal, jangan over submit dalam data kita. Tidak memberi apa-apa maksud pun sebenarnya. Tidak memberi apa-apa makna. Ada kampus yang key in sampai beribu-ribu untuk alumnipreneur dan juga Genesis Startup, beratus-ratus. Okay, benda itu tidak memberi 10 markah pun sebenarnya. So bagi saya, kalau ada data alumnipreneur yang lebih tahun ni, carry forward lah untuk tahun depan. Tak ada masalah. Sebab kita lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun punya data kita still valid, kita guna. So tahun ni dah penuh, masuk tahun depan pula. Tapi untuk personal database tuan-tuan dan puan tidak ada masalah. Sebab sekarang ni fahamlah, kita pun nak sama-sama capai markah 5 tu. So inilah cara nak capai markah 5. Tak salah nak buat kerja lebih, tapi kalau rasa boleh cover untuk tahun depan, masuklah tahun depan. Okay, baik. Itu adalah untuk alumnipreneur. Genesis pun sama. So Genesis, make sure 120% daripada whatever target yang ada dekat sini, yang saya dah bulatkan panjang ni, cukup sekadar itu sahaja. Okay, pergi jauh pun tidak tak dapat markah lebih pun. Okay, so kejap lagi saya akan share macam mana cara untuk kita capai KPI ni. Okay, kita balik kepada SharePoint semula. Baik, so ini adalah data kita dan ini adalah data yang kita dah ni kan, kita dah filter. Okay, kalau ikutkan yang Genesis Startup ni pun kita dah filter supaya yang ada bisnes sahaja akan keluar dekat sini. UBIS yang ada nombor registration tu semua tu nampak. Mostly of UBIS ada ni. Boleh kata semualah. Ini ada yang saya pun tak faham. Nombor registration ada tapi dia tak letak nama company. Saya pun tak faham juga. Dia daftar nama siapa dekat SSM tu. Ini semua ada ni. Okey. Sangat bagus dan mereka ini boleh pergi jauh sebenarnya. Kita boleh ini kan. Okey, baik. Satu kelemahan. Okey. Kelemahan kita punya sistem. Okey. Saya bagi tahu teruslah, tak ada nak selindung-selindung. Kelemahan sistem kita adalah sistem ni tak boleh nak detect double entry. Itulah masalah dia. Okey. Double entry macam ni macam ni. Muhammad Azam bin Muhammad Razali. Okay. Saya tak salahkan kampus, saya tak salahkan saya tak salahkan student sebabnya sebab kadang-kadang dua-dua pihak ni tak sure dah key in ke belum. So that's why akan ada 2 kali atau 3 kali. Ada paling banyak saya pernah tengok 5 kali diisi. Memang semangat betul. So untuk data yang ini kita perlu filter, kita kena delete lah maksudnya. Ini memang
saya daripada dulu lagi, daripada Google Form dulu lagi, saya memang kerja saya tengok satu-satu dan saya delete. Ini adalah kelemahan, tak boleh nak buat apa. Sebab kita guna benda free, kita tak boleh customize benda ni. Even pakai flow pun tadi tak boleh nak ni, dia tak boleh nak, saya memang dah double confirm dengan ITD daripada awal lagi, benda tu memang tak boleh nak selesaikan. So saya memang terpaksa lah tengok satu-satu mana yang key in 2, yang latest saja saya ambil, yang sebelum tu saya akan padam. Contoh macam ni, Vidya Saravanan. Okay, baik. Doakan kita dapat bajet, boleh buat sistem yang lebih proper lah. InsyaAllah. Baik. So far ada soalan tak untuk tutorial SharePoint ni? Dan dalam ni juga dekat resources, resources ni saya ada letak SharePoint ni punya tutorial juga sebenarnya. Saya ada buat dulu, dah lama dah ni sebenarnya. Saya ada letakkan simple punya ni lah, simple punya tutorial. Okay, baik. Saya dah tengok kat sini dah, saya berperasan. Baik, macam mana kita nak export data ni? Okay, export dia kena guna laptop. Okay, kejap dekat. Okay, sorry. Dekat sini, kalau guna laptop, dia akan keluar satu file namanya query, jQuery. jQuery ni adalah default file system yang Microsoft guna. Ini tak boleh ubah. Tapi bila saya guna iPad ni, dia keluar export to CSV. Sebenarnya the better file adalah CSV. So kalau ada iPad, guna iPad senang jugalah. Kalau tak ada, guna laptop, still boleh buka gunakan Microsoft Excel. Nanti dia akan tanya yes or no tu, tekan yes saja. Nanti dia akan buka file tu dalam bentuk yang proper lah, yang kita boleh tengok. So contohnya kat sini, saya export dan saya view. Load. Okay. So dia akan keluar dekat sini. Sekejap. Ini data dia. Saya suka pilih semua, lepas tu data nak wrap. Tak nampak lah. Okay, tak apa. Ada besar, ada kecil ni. So ini adalah data yang kita boleh play around lah. Nak gunakan pivot ke apa ke. So kalau nak gunakan pivot, kita select all semua, and then data ni kita boleh saya punya iPad tak boleh buat. Kena pakai dekat laptop. Kita boleh insert pivot table lah. Dekat insert dia ada tulis pivot. So pivot tu nanti dia boleh proses lah data ni mengikut apa yang kita nak. Okay. So far ada apa-apa persoalan? Extract database. Okay, kalau extract database dia akan keluar macam ni. Sample of icon ni, query ni akan keluar macam tu, dan dia boleh buka gunakan Excel. Apa-apa boleh tengoklah sebenarnya dalam ni dalam kita punya SharePoint ni. Saya memang ada letakkan tutorial, so boleh tengoklah. Okay. Untuk staff tadi, untuk student, kita bagi link tu sahaja untuk kita masukkan, diorang ni masukkan data lah. Okay. Okay, ada soalan buka mic dia sebab saya tengah buka screen ni, saya tak nampak dekat Teams tadi. So kalau boleh buka mic, tak ada masalah, interrupt saya.
Saya ada soalan. Yes, silakan Cik Arif. Apa ni, terima kasih Encik Syafiq bagi penerangan yang agak detail lah Apa ni, ada soalan, saya actually Didi ada minta lah report every quarter kan untuk Teknoputra ni, untuk dia report ke IC dan sebagainya lah. So Meningkat. untuk yang part headline KPI yang number of alumni turnover with 36 K per annum, job creation dan turnover yang 36K tu, kat mana kita nak tengok dia punya achievement tu, yang berapa yang kita dah campus dah dapat. Okey, contoh saya buka kat sini. Okay, first kali kita pergi dekat Alumnipreneur, contoh Alumnipreneur, kita boleh tengok dekat ni MIIT. Okay, so dia keluar kat sini. So inilah dia punya data dia yang hujung tadi tu. Satu, turnover dia ada 10,000 hingga 36,000. Yang ni 50,000 dan number of staff kat sebelah ni tak ada seorang, ada dua. Satu company ada dua staff. So ada total 4 staff lah dalam ni. Okey. Okey tak? Menjawab soalan tak? Tapi kalau macam yang job creation tu, yang ni dikira ke tak? Sebab dia 2 staff kan, sebab tak tahulah, saya punya pemahaman dia tulis kat sini 5 company plus 5 staff. Yep. Adakah satu company tu kena ada minimum 5 staff baru dikira satu? Tak. Oh tak, bukan macam tu. Satu, kalau ikutkan dekat situ 5 company, 5 staff, maksudnya satu company, satu staff. Oh. Kalau macam ni, okey, saya buka balik yang ni. Kalau ikutkan dekat sini, dia ada dua. Dia ada dua yang kita boleh kejap Salam balik. Okey. Dia ada dua kat sini. Satu staff, satu company. Okey. Staff ni dapat 5 orang cukup dah. Kalau macam tadi, macam sekarang ni MIT dah ada 4, betul tak? Dua-dua, betul tak? Betul. Okey, kalau dua-dua tu dikira 4 orang dah. Alhamdulillah. Cuma Alah, boleh cuma pula. Cuma sekarang ni company yang ada staff baru 2. Yelah, kena cari lagi lah. Kena cari 3 lagi. Ataupun cari 4 lagi lah untuk dapatkan 5 markah. Okay. Clear tak? Okey tak? Okay, clear. Cuma yang turnover macam 36K tu kena extract sendirilah kiranya Yap, yang itu memang kena tengok sendiri berapa yang dah capai lebih. Ingatkan boleh tahu terus. Oh, tak tahu. Itu kena buat manual. Sebab yang kita boleh pivotkan adalah data yang berbentuk angka sahaja. Kalau data yang berbentuk if berapa tu, itu nak kena banyak gunakan ni lah formula. Itu saya memang terus terang saya tak berapa cakap sangatlah. Alright. Syafiq. Ya. Syafiq. Cik Syafiq, cuba tengok dekat yang untuk RCMP tu, akak tengok jap. Tolong tengok Sat. Dekat mana yang SharePoint ke? Dekat SharePoint, dekat untuk alumni. Okey. Okey, kalau ikutkan kat sini dia punya dia punya Fashila Mursyida. Okey. Kalau ikutkan sini, tengok dia punya pendapatan estimate 50,000 to RM 100,000. Okey. Apakah ia telah mencapai KPI RCMP? Okey, kita tengok balik slide. Okey. Kalau RCMP mana RCMP? Dah hilang ke RCMP? Okey, baik. RCMP okey, turnover 36K. Kena cari 2 orang. Maksudnya kena seorang lagi. Kalau kalau nak dapat 5 markah, kalau dapat 2 orang baru dapat 3 markah. Kalau kita dapat 4 orang, sebab dia 1.2, bukan 4 orang, 1.2 kali 2. So 2.4. 2.4 ni nak kira berapa 3 orang lah. Saya rasa 3 orang dapatlah R5. So dekat sini cari 3 orang dapatlah dah kira dah lengkap lah turnover 36K. Yang kedua
kita tengok kepada job creation. Job creation akan kena ada 4 company ataupun 4 alumnipreneur yang totalnya bawah tu ada 5 orang staff. Kalau dia punya 5 staff tu 1, 2, 3, 4, 5, dia boleh jadi sama ada datang daripada 2 company ataupun boleh datang daripada 3, 4 company pun tak ada masalah. Yang penting target dia 5 orang staff sahaja. Kalau macam RCMP kan ada 4, so lagi 3 orang yang ada staff. So number of staff tu akan jadi lebih lah. Lebih tak ada masalah. Clear tak? Syafiq, Ya. kalau macam MIDI dia satu company 5 staff kan? So maksudnya Okay, number satu of company 5 staff. alumni make sure kena ada lebih sikit daripada 12, betul? Ke macam mana? Untuk dapat markah 5 ke? Okey, betul. Okey, senang je. Maksudnya kena lebih. 1.2 kali 12. So 14 orang. So 14. So dia punya company, number of company tu job creation 1 based on database yang kita dapat plus dengan betul. staff tadi kan. Then turnover tu depends on kita akan tengok balik lah. Macam tu. So senang cerita untuk dapat R5, MIDI, job creation 2 company, 5 staff ni remain, turnover ni 2 orang dah settle. Rasa MIDI dah capai dah ni. 2 ni job creation dengan turnover dah capai dah rasanya ni. Okay, faham. Alright. Ada kampus lain nak tanya untuk saya explain? Biar kita clear, senang. Syafiq, access ke SharePoint ni control by Syafiq ya? Saya control, boleh request masuk, nanti saya akan approve. Okay. Cik Azwan tak ada ke? Kejap, belum buat sebelum ni saya suruh Yusran yang tengok benda tu. Okay, kejap saya add terus. Boleh. Terima kasih. Alright. Okay. Saya dah add dah. Okay, thanks. Right. Okay, yang ini kalau Din ataupun Didi nak masuk boleh saja, tak ada masalah. Dia orang boleh nak request masuk sebab dekat sini Didi yang ada tak ramai lagi. Cik Razif, Pok Ya, Cik Fidi, itulah tak berapa nak ramai lagi. Kalau ni boleh je masuk. Kalau Din yang ada so far Dr. Din Miat hari tu ada saya masukkan. Dah hilang pula. Tak tahulah kalau dah leave ke. Tapi hari tu saya memang ada masukkan Din Miat, Dr. Fizi. Syafiq. Ya, saya. Tolong masukkan Dr. Muhammad Syarizan sekali. DD untuk Telemutra. Untuk Triple IP. Boleh. Syarizan. Tu. Okey, baik. Settle. Alright, thank you. Syafiq, untuk Miat, nama tak ada Noraini. Tak ada. Okey, baik. Sorry. Kadang-kadang saya fokus yang dekat dekat grup email. Sebab email tu yang penting kan. Okey, tak apa. Yang ni siapa tak ada boleh masukkan, nak masukkan bos masing-masing beritahu je saya masukkan sekarang. Macam Kak Nora dekat Miat ada tim akak ada berapa orang sebenarnya? Akak seorang? Seorang je. Jadi bos salah dengan akak ya? Sebab Cik Razif ada dalam ni, lepas tu akak pun ada dalam SharePoint ni. So ada dibantu oleh lecturer lain ke apa ke? Setakat ni belum sebab Najmi baru masuk. Jadi Najmi pun baru mengajar. Jadi belum lagi dibantu oleh Najmi lah. Kita pun tak ada lagi nak bagi lagi lah apa-apa. So akak pun baru pegang Januari ni. Jadi baru nak absorb data ni. Baru nak faham apa benda. Mungkin mungkin kalau perlu kita buat satu session
one-to-one coaching dengan saya. Macam hari tu start MIT baru pun Syaira saya buat session macam tu. Saya cerita kat basically benda ni jugalah. Tapi lebih fokus on kampus masing-masing lah. So kalau ada perlukan sesi tu, ada benda nak tanya boleh. Kalau kat sini nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana boleh. Okey, nanti akak bincang dulu dengan Encik Razif dengan Najmi. Okey, thank you. Boleh. Alright. Ada apa-apa soalan lagi tentang SharePoint? So far basically sebenarnya dah cover habis dah ni. Kita punya SharePoint. Saya ada pertanyaan sikit ni. Ya. Siapa dulu? Hello, siapa dulu tu? Ada dua orang. Kak Ain lah, Kak Ain dulu. Okey. Jangan gaduh. Okey, Syafiq, untuk yang Genesis Startup tu, Okay. dia kan ada yang tak approve sebab dia daftar tapi tak approve sebab dia tak ada SSM. Ya, betul. Okey. Jadi data tu kita boleh tengok tak siapa yang tak ada, dia daftar tapi yang tak ada SSM tu? Kita boleh view ke atau Syafiq seorang je boleh view data tu? View boleh. Ada cara Caranya ialah klik dekat participant ni. Kalau perasan dekat atas ni ada by campus. Nampak betul? Kan? Okay. Tekan tu all item. So dia akan keluarlah data yang sebenarnya key in dalam Genesis Startup ialah 198 orang. Tetapi yang layak yang lepas ke depan yang keluar adalah 122 lebih kurang macam tu. So boleh tengoklah dekat belakang ni. Dia punya data dia apa semua. Jangan edit apa-apa, just kalau nak tengok data masing-masing, lepas dia tekan all item, export to CSV. Ini yang penting. Dah export, buka, so barulah tengok campus masing-masing. So data kat sini kita boleh, alamak tak boleh nak on filter lah. Sekejap saya nak tunjuk. Save. Okay, dia syarat dia kena save dulu. So kita on filter. Okay, so dekat sini bila kita dah on filter, kita boleh tengok by campus. Katakan campus my set. So kita pun tekan. So my set ada dekat sini satu, ada berapa selection tu? Like Excel dia keluar berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. So 9 orang ni yang dah register. Tapi 4 sahaja yang ada nama company dan juga register business. Yang ada nombor, bukan 4 orang, 3 orang sahaja. Yang seorang lagi tu dia tak ada registration number. So dia jadi no lah kat situ. Yang penting segala database edit dekat laptop ataupun PC masing-masing, jangan edit dekat dalam ni. Sebab nanti takut kacau data yang ada dalam ni. Okey. Datin, Kak Ain, adakah menjawab soalan? Okey, settle, clear. Sama juga kalau di Alumnipreneur. Kalau nak tengok data yang tak keluar tu all item. Kalau dalam ni, tuan-tuan dan perempuan punya data tu dah masuk, tahu siapa yang masukkan, nama dia apa, tapi dia tak keluar dekat all item ni. Itu kena PMTP saya. Saya ada satu lagi ni. Saya ada, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya ada buat backup, ada 3 backup. Sebab saya takut data tu hilang, tak nak berlaku ketidakadilan. Data kita ni ada 3 level of backup. Dekat form tu ada backup, dekat form ada 2 backup, dekat sini ada 2 backup, 4 total data. Kalau hilang juga semua ni memang itu memang something wrong lah. Okey, Datin silakan. Okey, saya ni nak bertanya lah dalam grup ni. Okey, setiap kampus dia setiap kampus untuk nak dapatkan jenis participant untuk Genesis Startup and then Genesis Community dengan Alumnipreneur, boleh tak share dengan RCMP bagaimanakah kaedah you all mendapatkan participant tu, caranya? Okey, baik.
Sebelum saya buka laluan dekat kampus lain, saya nak share dulu strategi yang saya nak cadangkan lah. Okay, baik. Strategi yang saya nak share ni adalah strategi yang kita panggil sebagai conversion ataupun customer conversion. Ini adalah sama teknik dalam marketing business. Okay, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar pasal funnel. So funnel adalah strategi yang kita gunakan untuk convert daripada suspek. Okay, ini adalah suspek. Ini adalah customer. Dan tengah-tengah ni adalah prospek. Baik. Saya relatekan dengan apa yang ada dalam kita punya kerja sekarang. Okay, iaitu kita punya kerja dalam Teknoputra. Okay, baik. Sekarang ni suspek kita adalah semua orang yang ada dalam target market. Ini fundamental sikit lah. Baik. Siapakah target market kita? Kalau Genesis, kalau kita lihat dalam pengertian Genesis Community, okay, apa-apa Genesis dia kena start dengan Genesis Community dulu. So kalau dalam Genesis kita bermula dengan student yang minat atau dah ada bisnes, kita longgokkan dalam satu platform, dalam satu kelompok, dalam satu komuniti. That's why dipanggil, kalau dulu dipanggil Genesis Apprentice, tapi saya tukar kepada Genesis Community sebab kita nak ada satu komuniti yang yang mempunyai kepala otak yang sama, iaitu kepala otak bisnes. Termasuklah dengan staff dan juga lecturer. Mereka ini kita dudukkan dalam satu kelompok, iaitu Genesis Community. Baik, saya bagi tahu sebelum ni saya dah pernah pesan setahun lepas, saya rasa tahun lepas. Sekarang ni data kita hanya ada dalam SharePoint. Terus terang, data kita hanya ada dalam SharePoint. Cuba kita tengok berapa yang ada dalam Genesis Community. Tahun ini sahaja kita dah ada 313. Cuba kita tengok tahun lepas. Tahun lepas kita punya Genesis Community sangat ramai. Kita ada beribu-ribu. Paling ramai adalah UBIS kalau tak silap saya. Paling ramai UBIS berjaya capai 1,000 lebih. Bukan 1,000, 600 lebih kalau tak silap saya. Alamak, saya dah delete dia punya saya try buat PowerPoint, tak boleh buat. Okay. Apa? So data yang banyak ni dia hanya ada dalam SharePoint sahaja, dalam Excel. Data yang duduk dalam SharePoint ni, dalam list ni sebenarnya tidak memberikan makna apa-apa dekat kita. Kalau kita tak buat cara yang saya nak mention ni, iaitu cara apa? Why not? Okay. Tahun lepas saya rasa community ada 2,000 lebih. Why not yang Genesis Community ni kita invite dia orang join group Telegram. Okay, kenapa? Sebab bila masing-masing dah ada dalam Telegram ni adalah satu apps macam WhatsApp yang boleh masuk sehingga 10,000 orang. So bila 10,000 orang, bagi saya dah senang nak reach sebab semua orang dah ada dalam grup Telegram ni. Siapa yang nak masuk ni? Orang atas ni. Student yang minat ataupun dah ada bisnes, dia boleh duduk dalam tu. Kita namakan grup tersebut Genesis Community. Dan
sila namakan mengikut kampus anda, UniKL apa. So dekat sini tidak ada masalah sekiranya kita tidak ada prospek untuk kita nak share kan tentang aktiviti keusahawanan. Terus terang saya cakap, saya baru lagi dekat Teknoputra. Saya baru 8 tahun dekat Teknoputra. Pengalaman tak banyak mana, tapi apa yang saya nampak adalah keusahawanan ni benda orang tak suka. Benda orang tak minat. So, why not kita fokus dekat orang yang minat sahaja. So, orang yang minat ni adalah orang yang kita dah kumpulkan di dalam Genesis community ni. So, bila kita fokus dekat orang yang minat, kita share apa pun dia akan respon dekat kita. Berbanding kita paksa. Tak salah dalam kelas, tak salah. Yang strategi dalam kelas teruskan. Tetapi bagi saya dalam kelas tu kita filter. Macam MIMAT Puan Siti selalu buat aktiviti, macam-macam aktiviti dengan kelas. Sangat bagus. Tetapi kita channelkan lagi yang minat tu dalam Genesis community. Dalam community ni macam-macam aktiviti boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat networking session, buat sharing whatsoever dalam tu, nak cerita pasal bisnes apa dalam tu tak ada masalah. Sebab dalam ni kepala dia sama, kepala minat bisnes. Okay, pemikiran dia sama, pemikiran yang sama tentang bisnes, minat bisnes. So kalau kita nak cerita ni ayat Haji Batiar dululah. Kita cerita bisnes dekat budak yang minat bola sampai ke mati dia takkan minat. Dia takkan bagi respon pun dekat kita. So apa yang kita perlu buat adalah kita kumpulkan mereka. Okay, so macam mana nak dapatkan Genesis community ni adalah dengan cara wow. Okay, ataupun kita ada list of current student. Okay. Database yang ada ni, okay, sekarang ni wow kita tak boleh nak buat, tak boleh nak jumpa face to face sebab COVID dan sebagainya. Tidak ada masalah. Request data dekat admin, dekat academic. Request data from academic. Lepas tu daripada data akademik ni kita blast. Blast apa? Blast email. Jangan lupa akademik tu minta email personal. Cakap dia orang student tak buka email UniKL. Kalau buka pun 2-3 kerat je. Nanti sebab pengalaman saya dah 3-4 tahun hantar email dekat UniKL punya email tu, tak ada orang buka pun. So mintalah. Kalau kita minta tak dapat, gunalah kabel dekan, kabel head, kabel DD, minta supaya dapat personal email. Sebab apa personal email? Semua orang kalau sekarang ni most of student pakai Android. Android kalau nak gunakan apps dalam tu semuanya kena download, kena register, kena login Google. So automatically dia akan dapat notification tentang email kita. Itu nantilah bab marketing tu saya akan share kemudian dalam kelas WhatsApp Blast. So yang kedua adalah Blast WhatsApp. Ini yang paling efektif sekali. Dan that's why saya nak buat kelas WhatsApp ni tetapi berbayar. Sorry to say, sebelum ni saya dah buat banyak kelas yang percuma, tak ramai hargai. Kelas percuma tak ramai hargai, nak record pula, lepas tu tak tengok. Ini berdasarkan pengalaman lepas. So untuk WhatsApp saja saya buat kelas berbayar. Harganya nanti saya bagi tahu balik, saya tengah nak tengok tarikh. WhatsApp Blast, kalau tuan-tuan belajar, siapa ada bisnes sendiri, confirm boleh bantu juga, meletup. Gunakan dua platform ni untuk kita promote pasal Genesis community. Dekat sini, kita dah ada feeder kat sini, kan, data ni saya rasa lebih daripada 1,000. Kalau kita fokus 1,000 tu je pun, dah dapat dah Genesis community punya data yang minat bisnes. So apa nak hantar kat dia orang tu, kita tanyalah siapa yang minat bisnes ke apa benda ke, sila join dalam register dulu sebagai Genesis community dan kemudian kita follow up dengan kita bagi dia link untuk join group Telegram. Tak ada masalah. So itu adalah cara untuk kita dapatkan participant. Dalam kelas kita promote,
dekat dalam WOW ni pun ataupun database existing current student ni pun kita promote. So dekat situ kita punya kolam prospek tu sentiasa besar. Itulah dia. Prospek ni adalah kalau dalam konteks Teknoputra adalah orang ataupun student yang daftar dalam kita punya form. Mereka itu adalah prospek. Customer ni sama ada dia minat ke tak, dia minat ke belum buat bisnes ke apa ke, customer ni bagi kita adalah entrepreneur yang dah jadi entrepreneur. Kalau yang berdaftar tu dah ada bisnes, so dia dah automatically jadi customer kita lah. Cuma kita kena kerap engage. Tapi kalau dia belum start bisnes, kita kena cuba tukarkan dia menjadi usahawan. Dan bagaimanakah cara untuk kita tukarkan dia menjadi usahawan daripada Genesis Community kepada Genesis Startup? Adalah dengan cara kita organize Genesis Training. Okay. Minggu ni saya akan announce tentang Genesis Training, tarikh dia, bila, berapa ramai satu batch dan sebagainya. Saya akan announce dalam email dan maybe saya kena buat satu ni juga. Dan the good news is tuan-tuan dan perempuan kampus tak payah fikir pasal nak mengajar kampus, nak mengajar student tuan-tuan dan perempuan. Okay, sebab kita akan buat secara centralized dan kita akan appoint trainer dan juga facilitator untuk bantu mereka ni. Yang penting apa yang kampus perlu buat adalah supply student ke dalam Genesis Training tu. Okay, baik. Sekejap Okey. Kalau kita tengok dekat sini, sekejap ya. Ada problem. Okey, tak apalah, kita tengok kat sini. Dia nak menconteng. Tak boleh. Okey, kalau kita tengok dekat model ni 1.1 sampai 1.4, mostly semuanya part kampus yang buat. Boleh kata semua kampus yang buat. Tetapi untuk tahun ini, starting tahun ni, okay, saya nak, tahun lepas saya dah start, tetapi boleh kata ramai kampus yang join juga. Tapi untuk tahun ni saya nak refresh balik, nak recall balik semua. Untuk 1.4 dan juga 1.5, Chancellery akan lead. Kita akan lead, saya akan lead supaya tugas kampus lebih mudah dan kampus hanya perlu supply student masuk dalam Genesis briefing. Baik, dalam saya nak bagi tahu tentang untuk kita melahirkan student, nak mencari student siapa yang nak jadi usahawan ni, dia sama macam siapa yang buat bisnes nak cari ejen. Kerja cari ejen adalah kerja yang non-stop. Proses. Recruitment is non-stop process, non-stop recruitment activity. Sebabnya kita tak akan tahu siapa student yang perform well, yang akan capai sales tinggi-tinggi. Kita tak tahu siapakah mereka. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu non-stop promote tentang Genesis dan kemudian kita perlu tukarkan mereka ni, invite mereka join Genesis Training. So kita perlu fahamkan mereka apakah benefitnya. So sekarang ni di peringkat kampus hanya perlu bawa seramai mungkin student ke dalam briefing, online briefing, okay? Dan lepas briefing kita akan buat training. So ini adalah dia punya conversion strategy
iaitu kita gunakan briefing. So masukkan seramai mungkin ke dalam ini. So dari sini kita akan suruh mereka dalam briefing tu juga, briefing tak lama, setengah jam ke 45 minit. Siapa yang betul-betul minat nak start business, sila join Genesis Training. So Genesis Training ni dia akan ada 4 batch. 3 batch untuk startup, yang satu tu untuk advance sikit. Sebab kita faham ada yang dah ada business. So basically dia punya planning dia macam ni, 4 batch, 4 group, total 250 orang sahaja so far. Kita akan buat bulan 7 dan another round bulan 10 ataupun bulan 11. Itu insyaAllah cukup untuk cover kita punya target Genesis startup, insyaAllah. Yang penting adalah mereka capai RM500 pertama mereka. Ini yang paling penting. So dalam ni, dalam Genesis Training banyak testimoni yang bagus sebenarnya. Saya pun ada beberapa testimoni yang kita dah buat sebelum ni. Student MIMET, student MIDI, student banyak yang saya turun kampus, RCMP pun ada, MSI pun ada. Yang dalam kelas tu terus dapat order sampai 30 dalam kelas. Ini bukan cerita balik buat, tak ada. Dalam kelas tu memang saya suruh buat sendiri. Buat betul-betul sampai dapat. Habis tu dia dah habis training tu, sebenarnya dia dah ada business. Dia dah ready to go, ready to fly, apa semua benda. So daripada situ sebenarnya habis sahaja Genesis Training ni, kita dah boleh dapatkan orang student yang ready untuk register sebagai Genesis Startup dalam form kita tu. Cumanya satu je, mereka ini belum ada SSM. Nak daftarkan dulu boleh, cuma data dia tak keluar. Kemudian nanti bagi saya detail, saya masukkan dalam tu SSM dia, barulah dia akan keluar dan dikira sebagai KPI. So far clear tak saya punya explanation tentang Genesis, cara dapat peserta, apa semua ni? Ada soalan ataupun poin yang saya tertinggal? Syafiq, yang salah satu lagi yang you bagi list yang previous members kepada all the institute ataupun yang you share dekat point, macam mana tu? How effective that tu? Okey, yang database yang lama kan, Haji? Betul tak? Database betul. Okey. Ya, betul. Okey, saya buka balik yang ini, kita punya database archive ni. Database archive dia ada, boleh kata 6 tahun punya 5 tahun punya archive, iaitu KPI, merangkumi KPI setiap tahun sebenarnya. Dan setiap tahun setiap tahun kita ada 2 KPI utama, iaitu Genesis dan juga e-scholar, entrepreneur created ataupun alumnipreneur. So dalam ni kita ada database yang lama, especially entrepreneur created. So kalau macam untuk KPI alumnipreneur tahun ni, just blast dekat alumni kepada data entrepreneur created tahun 2020 sehingga 2016 ke belakang lah. So ini adalah data yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk kita blast semula, suruh mereka isi dan suruh mereka update baliklah apa dia orang punya data ataupun status yang terkini. So kalau dekat sini ada saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh reach mereka melalui nombor telefon dan juga email. Mana email dia orang? Ni email kat depan ni. So kita reach mereka semula dan minta mereka ni daftar. Itu sahaja untuk kita punya tu. Cuma untuk alumnipreneur tahun ini juga akan ada a few program-program tambahan, especially engagement dengan agensi dan juga syarikat-syarikat yang boleh bantu mereka ni. Sebab bagi saya lah, personally, alumnipreneur dia sama macam alumni ni dia sama macam student. Ada yang dah ada business, ada yang baru nak start. So yang dah ada business, kita just kena keep track dengan diorang. Kita kena tanya mungkin apa yang mereka perlukan, some engagement dan satu lagi
yang baru nak start bisnes ni mungkin kita boleh bantu juga dengan cara kita boleh offer training dan sebagainya. Sama ada training itu daripada kita sendiri ataupun daripada kita matchkan dengan agensi, tu terpulanglah, kita tengoklah nanti mana ada yang peluang yang ada. Alright. Sila Datin. Saya nampak Datin ada angkat tangan. Clear. Datin. Clear. Ya? Clear. Okay, clear. Okay, sebab saya nampak angkat tangan tadi tu. Okay. So far ada apa-apa lagi? Soalan yang lain? Alright. So saya rasa wow. Almost sejam setengah dah kita. Okay. Sedar tak sedar dah sejam setengah dah. Okay. Saya rasa itu saja sharing saya pagi ni tentang Genesis, SharePoint, Alumnipreneur. Kalau ada perlukan additional info ke apa ke, boleh roger dengan saya macam mana nak capai KPI ke, boleh saja, tak ada masalah, saya bantu. Allah, yang penting kita sama-sama capai KPI. Alright, so bila capai KPI, insyaAllah increment pun ada. Okay. Okay, saya open. Last soalan, 1-2 soalan, 1-2 minit terakhir. Nak tanya tentang marketing ke apa ke. Okay, kalau tak ada, saya rasa kita stop sampai di sini dahulu. InsyaAllah apa-apa kita akan update di dalam grup WhatsApp ataupun ni. Okay, saya last saya nak cadangkan, boleh tak tuan-tuan dan perempuan terus buat grup Telegram, invite yang ada dalam Genesis Community masuk dalam grup Telegram, and then mungkinlah perlu, kalau rasa perlu nak buat grup yang kedua yang special yang dah ada business, terpulang. Tapi kalau tak nak, at least bagi saya Telegram tu dah ada dulu pun okey. At least yang dalam grup tu dia boleh bertukar-tukar pandangan, boleh share peluang bisnes, boleh beriklan dan sebagainya, terpulanglah kat dia orang. Yang penting kita boleh reach dia orang dalam grup Telegram tu. WhatsApp kan tak boleh, maksimum 250. Kalau community ni kalau boleh saya nak dia berterusan sampai bila-bila. Orang student baru masuk, dia baru daftar, dia boleh masuk lagi. So kalau WhatsApp ni terhad 250 sahaja. So kesian orang yang kemudian tak boleh nak join. So bagi saya mungkin kita perlu buat Telegram lah. Satu lagi saya nak bertanya lah dengan tuan-tuan dan puan, last lah, saya baru terfikir. Kalau ingat dulu kita ada engagement dengan Bursa Malaysia. Cumanya Bursa Malaysia time tu just awareness lah. Awareness tentang pelaburan saham di bursa. Ada tak yang berminat nak tahu tentang cara-cara ataupun strategi nak melabur di Bursa Malaysia? Ataupun saya nak tanyalah dalam grup kita ni hari ni, ada tak yang dah melabur saham? Kalau boleh share, ya ataupun tidak, cukup je. Saya tak naklah tahu berapa portfolio. Cuma nak tahu dah start ke belum? Kalau ada tak yang dah start melabur saham? Ada. Kak Salwa ke? Okey. Ya. Kak Salwa belajar saham tu di mana? Asri Ahmad. Asri Ahmad. Okey, so maknanya broker pun RHB lah. Broker Maybank dengan UOB. Saya tak ambil RHB. Oh. Okey, baik. So Saya pun Syafiq. akak dengan siapa? Haji Asri? Tak. Datin dengan belajar dengan siapa? Saya belajar dengan saya belajar dengan suami. Okey. Sebab macam ni, saya perasan masa kita buat program dengan bursa tu, dia tak bawa broker, betul tak?
The thing is, masa program tu tak buat broker. So, kita punya student ni, saya rasa time tu ramai gila yang minat. Sebenarnya nak melabur saham. Tapi tak tahu what's next. Kalau siapa yang ada time tu, saya rasa akan perasan lah benda ni. Dah cerita dah ni, ramai yang ada untung lah apa semua. Tapi tiba-tiba habis macam tu je program tu. So why not kalau lepas ni kita organize satu program, cumanya nak kena cari guru lah. Sebab benda tu sangat bagus dan saya ada mengenali beberapa student yang trade saham, dia boleh improve lah. Okay, saham ni pun business. So bukannya masuk buta-buta macam tu terus ni kan. So at least kena ada ilmu lah. So saya bercadang mungkin next plan lah, long term planning lah. Kalau kita dapat identify guru-guru yang level Haji Asri tu terlalu tinggi lah. Mungkin yang bawah sikit, yang boleh share ilmu basic pasal saham, nak pilih counter dan sebagainya ni, untuk kita share dengan student sebagai salah satu cara untuk generate income semasa belajar. Kalau dia orang ambil MARA, dia tunggakan MARA SEM 2 tu dapat banyak kan, at least 1,000 tu saham, 1,000 tu labur saham dulu, at least boleh lah kan, main-main dulu, cuba dulu paper trade dulu ke. So saya rasa itulah, itu idea lah. Saya rasa kalau ada tak dalam ni yang tiba teringin nak belajar saham ke, ada tak? Nyambil goreng nyambil goreng tahu bergedil boleh tak trade kan? Betul tak Ros? So tak apa, nanti kalau ada additional planning yang tu saya akan share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tentang saham tu. Sebab benda tu benda yang kita dah buat dah dulu, cuma tak tahu next step dia macam mana. InsyaAllah. So saya rasa sampai sini sahaja. Kalau ada apa-apa boleh PM personal ke apa ke. InsyaAllah saya bantu. Ada problem ke jangan tunggu, kita cuba discuss, selesai sama-sama. Alright, so saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua sebab sudi join sharing saya pagi ni. Segala salah silap saya mohon maaf, terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang baik, sihat, walafiat semua. Ada juga kawan-kawan kita yang sebelum ni ada yang kena COVID. Itulah, kesian juga, tapi alhamdulillah dah sembuh, insya-Allah. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you Syafiq, thank you. Terima kasih Syafiq. Salam. Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum. Right, bye. Bye. Thank you. Lawa gambar je. Assalamualaikum. Haji rindu office lah tu. Dah ubah. Terima kasih Tuan Syafiq. Terima kasih. Lama sangat tak masuk office. Macam tu lah jadinya. Syafiq. Siapa tu? Will. Oh, yo. Bro, apa yang list ni tadi okey tak? List apa? Yang alumni prono tu. Okey, macam